Baik. Dan ke pengajian kita pada pagi ini, subuh pagi ini dengan bersama-sama membaca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabihi syahidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qadrul jahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu laqikum summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Subhanallahul azim. Yang bermaksud, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu coba melarikan diri daripadanya, sesungguhnya dianya akan mendapati kamu atau mengejar kamu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui perkara yang gaib dan juga perkara yang nyata. Fa'idzabikum bima kuntum ta'malun, dan kamu akan diberikan pengkhabaran mengenai apa yang telah kamu lakukan ketika hidup di dunia. Wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mayyidillahu bihi khairan mu'ajibidin." Yang maksud dengan siapa dikehendaki Allah Ta'ala akan memperhatikan disebutkan pahaman di dalam agama. Mati sedangkan menerima maksudnya kemudian pengurusi masjid, tata kos masjid, tokoh masyarakat, dokter haji, dokter hajah, lansia, tentang dan perempuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat Allah. Alhamdulillah kita merafakkan singkat kepada Allah Ta'ala, karena pada pagi ini tentang subuh pada pagi ini kita dapat bersama sekali lagi untuk kita sambung Syarah Hikam surat 437. Betul? Nombor 3 kan? Baik. Qala musannifun wa ta'ala wa nafa'na bi ulumihi bi narin amin. Dalam kata oleh musannif pada pengarang kitab, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya insyaallah di dua negara dunia dan akhirat. Jadi apa kata musannif ketika mengulas kata-kata hikmah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berbunyi la tuzakkiyanna walidan. La tuzakkiyanna ada nun taukid sakinah. Kalau siapa mengaji sorab dan sorab rofa sorab dan dia akan jumpa lah bab nun taukid sakinah, nun taukid hafifah, nun taukid yang ringan dan taukid yang berat. Ini nun taukid sakinah. La tuzakkiyanna walidan. Jadi jangan kamu menganggap baik, jangan kamu menganggap baik warid yang belum anda ketahui
tentang buahnya. Baik. So apa dia katakan warid? Nah, tengok warid boleh kan? Warid pembahasannya ada di surat 191. Tak silap saya. 191 dia ada bincang tentang warid. Kita tengok situ apakah definisi warid. Okey, 193 bawah itu masuk warid ialah sesuatu yang masuk ke dalam hati. Sesuatu yang masuk dalam hati lalu mendorong si pemilik hati itu meninggalkan kebiasaannya dan menjauhkan dari melakukan perkara-perkara yang biasa diingininya. Itu adalah warid. Sesuatu yang masuk dalam diri kita, hati kita, kalbun kita, lalu mendorong kita meninggalkan kebiasaan itu dan menjauhkan dari melakukan perkara yang biasa diinginkan. Maksudnya benda-benda yang tak elok lah, jadi kita jauhkan, masuk kepada benda yang baik. Jadi maksud Allah Ta'ala memberi warid kepada seorang ialah supaya orang itu kembali menghadap Allah Ta'ala dengan ikhlas. Supaya orang itu kembali menghadap Allah Ta'ala dengan ikhlas, serta boleh mengenal dan mengetahui keagungan dan juga kepemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita kepada pendapat Syekh Mustafa Abu Ya'la, dia kata warid ialah keadaan yang masuk dalam hati murid berupa pengetahuan Rabbani, keagungan-keagungan Allah Ta'ala, ilmu yang diperolehi secara anugerah daripada Allah Ta'ala semata-mata, cahaya-cahaya pengetahuan dan bakat-bakat yang direstui oleh Tuhan Ar-Rahman. Kemudian warid juga bertindak sebagai pencuci, pencuci berhati yang dimasuki itu tadilah. Itu maksudnya warid. Baik, kita kembali pada tadi, wala tuzakkiyanna wahidan. Jadi jangan kamu menganggap hak baik, jangan kita anggap baiklah segala warid yang datang pada kita, sedangkan kita belum mengetahui hakikat warid itu. Ibn Al-Jimah menjelaskan kuah warid yang benar ialah melahirkan perasaan hina. Ini dikatakan warid yang benar tu. Melahirkan perasaan hina, rendah diri, khusyuk, tenang, hormat, lemah lembut, zuhud, bermurah, mengutamakan orang lain, membebaskan diri pada perhambaan syahwat jasmani dan kebiasaan diri rutin biasalah, biasa kita buat kan. Yang mana semuanya sifat-sifat yang tak elok tadi kita kembali pada sifat yang baik. Dia macam konsep hijrah lah itu. Jadi keluar daripada penjara alam makhluk, meningkat kepada angkasa penyaksian dan penglihatan mata hati, kemudian bebas dari tangan orang lain, bebas dari tangan orang lain dan melumpuhkan hati kepada merealisasikan berbagai-bagai makrifat dan juga rahsia, asrar rahsia lah. Makrifat ialah pengetahuan yang benar lah. Maksud makrifat benar lah kan. Kalau kita lihat dalam kitab Fathul Qarib, syarah kepada Jawharatul Tauhid, di situ ada sebuah berkenaan makrifat. Yang Tauhid ni kitab berkenaan dengan syair lah yang dikarang Syekh Ibrahim Al-Laqani kan. Kitab syair Syekh Ibrahim Al-Laqani ni banyak ulama-ulama yang mensyarahkan syair dia. Contohnya kitab Fathul Murid, Umdatul Murid kan, Hasyiatul Bajuri, orang kata Mukhtasar Mufid, kemudian Qalbus Syadid, kitab Qalbus Syadid, Hidayatul Mufid, banyaklah kitab. Ini semua kita mensyarahkan kitab Jawharatul Tauhid, termasuklah kitab Fathul Qarib. Fathul Qarib pun dia juga mensyarahkan. Fathul Qarib ni ada dua, satu dalam fiqh, satu lagi dalam tauhid, dalam bab akidah.
Saya dulu mengaji kitab Fathul Bari juga berkenaan bab fiqh. Dia Fathul Bari ni dia syarah kepada kitab Matan Buayatul Taqrib. Lepas daripada Matan Buayah, kita belajar Fathul Bari. Lepas belajar Fathul Bari, baru belajar kitab Bajuri. Lepas belajar Bajuri, kitab Fathul Mu'in dan Niyatul Talibin. Lepas belajar kitab Talibin, kita belajar kitab Mahali. Mahali ini syarah kepada kitab Matan Minhaj dan dikarang oleh Ibn Allah Ta'ala. Banyak kitab kan melambat. Dalam PK pun melambat. Dalam Tauhid pun banyak kitab. Termasuklah kitab Fathul Bari. Dalam kitab Fathul Bari itu dia dari urai istilah dengan apa yang kita ma'rifat. Ma'rifat itu ialah kita mengenal Allah SWT sama ada dari segi sifat dia, perbuatan dia, kan, zat dia, dan juga asma' dan juga nama-nama Allah SWT. Kita sikitlah kenal ma'rifat. Bila kita nak mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar, barulah kita dikatakan sebagai mengenal. Mengenal ni kita kena wajib tauhid lah. Bila kita wajib tauhid, baru kita mengenal Allah Ta'ala, supaya kita tidak mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi kita tidak akan menjisimkan Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada sesuatu pun yang dapat disempurnakan dengan Allah Ta'ala. Baik ketika ma'rifat dan juga asrasi ataupun asrar. Baik. Syekh Imam Syafrawi beliau menjelaskan, jangan anda terlalu gembira dengan kedatangan warid. Kita jangan terlampau excited lah gitu dengan kedatangan warid itu, dan memujinya di dalam rahsia jana, kerana anda belum tentu dapat mengetahui hasil dia. Gitu. Jadi jangan kita terlampau gembira lah dengan kedatangan warid tadi. Apa maksud warid tadi? Dia sebut je lah, muka surat 193. Jadi apabila anda datangi warid ilahi, di mana warid ilahi itu menguasai hati anda, tetapi tidak memberi kesan kepada hati anda. Dengan lain kataan, dia tidak menjadikan anda suka menumpukan diri kepada Allah. Dan walaupun kedatangan warid, tetapi tak membawa macam tak ada membawa apa-apa makna lah gitu. Kosong je kan. Ibadah kita macam tak meningkat, macam tu je. Mendata je, mungkin menurun. Walaupun warid itu datang, tapi macam tu je ibadah. Tak ada peningkatan apa-apa. Patutnya bila datang warid ini, ibadah kita meningkat, ketakwaan kita meningkat, ketenangan kita meningkat. Kita tak ada terlampau menumpukan pada dunia. Kita tak sibuk dengan urusan-urusan dunia. Barulah dikatakan warid itu betul. Dengan lain perkataan, dia tidak menjadikan anda suka menumpukan diri kepada Allah, bangkit untuk mentaatinya dan bangun untuk melaksanakan hak-hak rububiyahnya. So jangan sesekali anda merasa gembira dengan kedatangan warid tersebut. Jangan terlampau excited, jangan terlampau gembira, jangan terlampau mana lah. Kerana buahnya sebenar ialah terkesannya hati anda dengan warid tersebut, dan bertukarnya sifat hati anda yang keji kepada sifat hati yang mulia, sebagaimana dijelaskan sebelum ini. Nampak? Jadi kalau hanya sekadar datang warid, tapi sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat akhlak yang buruk masih lagi ada dalam diri kita, masih lagi sombong, ego kan, dan kita rasa diri kita ni lebih betul, orang lain semua tak betul, kita je yang terror, kita yang bagus. Jadi makna tak ada guna lah datang warid tu. Dia mesti warid tu melahirkan sifat tawaduk, syukur kan. Dan kita tidak terlampau sangat lah dengan bab dunia ni. Baik. Kerana buah yang sebenar, dia kata,
terkesannya hati anda dengan walid tersebut dan bertukar sifat hati anda yang keji kepada sifat hati yang mulia, sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini. Jika perkara ini tidak terdapat pada diri dalam diri hati anda, tidak sewajarnya anda bergembira dengan kedatangan walid ilahi tersebut, kerana kedatangannya adalah sejenis ketepedayaan. Macam kita terpedaya lah, terpedaya, kita ditipu dan sebagainya. Yang konon kita didatang walid tapi tak ada makna tu walidnya. Kan? Sama je antara walid ada dengan walid tak ada pun sama je, tak ada perbezaan. La farqa bainahuma kan, tak ada perbezaan antara keduanya. So mesti ada perbezaan. So apakah makna walid? Walid ialah sesuatu yang masuk dalam hati lalu mendorong si pemiliknya meninggalkan kebiasaannya dan menjauhkan dari melakukan perkara-perkara yang biasa diinginkan. Apa yang biasa diinginkan? Biasanya bab dunia lah, sifat-sifat yang tak elok, sombong, ego kan, jadi benda tu lah. So kita kena tinggalkan benda tu. Maksud walid ilahi ialah Allah memberikan walid pada seorang supaya orang itu kembali menghadap Allah Ta'ala dengan ikhlas, serta boleh mengenal dan mengetahui keagungan dan pemurahnya Allah Ta'ala. 193 tu. Baik, kemudian itu juga dengan walid ilahi. Kita kembali pada 1437. Itu juga dengan walid ilahi adalah serupa dengan tentera raja, dia kata. Dia kata walid ini macam tentera raja. Apabila raja itu menduduki sesuatu hati, dia akan menguasai apa yang ada di dalam hati kita. Bila tentera itu menguasai, menduduki suatu hati, dia macam tentera lawan ini, tentera raja. Jadi bila tentera dah sampai, dia akan menguasai apa-apa yang terdapat di situ. Kalau di sini maknanya apa-apa yang terdapat dalam hati kita. Inilah jawapan kepada persoalan yang diajukan oleh orang yang menyatakan kebiasaan-kebiasaan yang buruk adalah perkara yang sudah menjadi sebahagian daripada tabiat manusia. Kerana itu bagaimana mungkin ia dapat dihilangkan dengan walid ilahi yang datang? Kerana manusia ni biasalah lazim dengan urusan-urusan dunia, kecintaan kepada bab-bab dunia, keegoan, pangkat, jawatan, kedudukan kan, dan sebagainya. Ya, manusia masing-masing berlumba-lumba lah untuk mendapatkan benda itu. Gitu. Masing-masing berlumba-lumba untuk mendapatkan kedudukan, jawatan dan sebagainya. Jika sifat-sifat mazmumah, masing-masing suka melazimi bersifat-sifat mazmumah. Baik. Jawapannya ialah walid tersebut mempunyai kekuatan untuk menguasai sesuatu seperti mana dimiliki oleh tentera-tentera raja. Jadi kita mengharapkan kalau seandainya walid dalam diri kita datang, kita mengharapkan itu walid yang baik, yang menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Mana semalam, hari ini lebih baik daripada semalam, besok lebih baik daripada hari ini dan sebelumnya. Jadi kita nak mana kita nak lebih baik. Kemudian yang keempat, ketika memulai pembicaraan tentang dekat Allah, qarib, dekat. Ketika memulai sebenarnya musannaf atau pengarang memulai pembicaraan tentang dekat Allah dengan hamba, Ibnu Ubbad menyatakan dekat yang sebenar ialah dekatnya Allah kepada anda. Apa maksud dekat Allah dengan hamba? Maksud dekat Allah pada anda lah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i iza da'an. Wa iza sa'alaka ibadi anni, bila hambaku bertanya padaku tentang aku, bila hambaku bertanya pada kamu tentang aku, beritahulah kepadanya sesungguhnya aku dekat kepadanya, kan? Sesungguhnya aku dekat padanya.
Dekat ni bukan makna seperti pahaman wahdatul wujud itu. Pahaman sebut Tuhan yang dipegangi oleh sebahagian orang-orang yang batin dan sesat. Pahaman sebut Tuhan ni ialah apa yang nampak itu semua Tuhan. Nampak pokok Tuhan, nampak batu Tuhan, nampak masjid Tuhan, nampak kayu Tuhan, nampak kenderaan Tuhan. Semua Tuhan itu disebut Tuhan. Wahdatul wujud. Pahaman wujud ni paham yang sesat gitu. Paham sesat di mana mereka itu menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menserupakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Itu dikatakan pahaman wahdatul wujud yang dianutip oleh sebahagian orang yang batin, seperti golongan Jabariyah. Itu juga golongan sebahagian pada golongan Syiah. Mereka ada pahaman wahdatul wujud, pahaman serupa. Berbeza dengan pahaman yang dianuti oleh golongan-golongan sufi ataupun golongan-golongan kasyaf, golongan waliullah Allah Subhanahu wa taala yang merasakan Allah Taala itu berada di mana-mana. Itu lain. Allah Taala itu pada mana itu tahap orang sufi lain. Kerana mereka walaupun mereka nampak benda tu, satu benda tu Tuhan, tapi mereka tidak mentajsimkan Allah Ta'ala. Mereka nampak suatu benda itu Tuhan, bermakna Tuhan yang menciptakan benda itu. Nampak kereta itu Tuhan, maksudnya kan Allah Ta'ala beri ilham kepada manusia mencipta kereta. Kemudian kita nampak bukit Gunung Ganang itu Tuhan, maksudnya Allah Ta'ala yang mencipta Gunung Ganang itu, bukit, bukau dan sebagainya. Bukan maknanya dia mentajsimkan ataupun menjisimkan Allah Ta'ala, bukan dia mensumpahkan Allah Ta'ala sesuatu. Itu pahaman yang dimengerti oleh golongan sufi, golongan-golongan kasyaf, orang yang faham Allah Ta'ala itu macam mana sifat dia, tauhid af'al, tauhid perbuatan, tauhid asma wa sifat. Dia mengaji bab tauhid, bab akidah. Kan dia tahu dah benda semua. Yang ini masalahnya orang tak mengaji. Jangan tak mengaji, dia nampak satu tu semua Tuhan. Jadi dia mentajsimkan Allah Ta'ala, menjisimkan Allah Ta'ala, itu yang tak betul. Okay? Baik. Jadi firman Allah SWT Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan juga firman Allah Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih hampir kepadanya berbanding kamu, tetapi sayangnya kamu tidak melihat. Sayangnya kamu tidak melihat. Jadi kita kena faham mana hampir itu. Hampir ini bukan hampir bermakna hampirnya Ali kepada si Abu kan, Ahmad kepada si Hamdan, betul kan? Bukan bermaknanya hampirnya makhluk dengan makhluk. Kalau hampir makhluk dengan makhluk, maknanya kita dah mensumpahkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala satu zat yang tidak dapat dilihat, tidak dirasa, tak dapat dirasa, dipegang dan sebagainya. Macam mana kita nak takrifkan hampir? Jadi kita jangan takrifkan hampir itu seperti hampirnya makhluk kepada makhluk yang lain. Maha suci Allah Ta'ala daripada apa yang digambarkan oleh manusia. Baik. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tusawwisu bihi nafsuhu." Tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang terlintas dalam dirinya, dan kami lebih hampir kepadanya berbanding urat tengkuknya sendiri. Nampak? Urat tengkuk Allah Ta'ala sangat hampirlah kepada kita. Kemudian perhatian anda dalam perkara tersebut ialah penyaksian anda tentang dekatnya Allah Ta'ala dengan anda sahaja.
Dan ada mengambil faedah dari penjelasan ini dengan melakukan muraqabah kepadanya. Mana muraqabah mengintai ya? Ataupun mana muraqabah ini disama dengan mana ihsan. Anta berubah ka'annaka taraf fa illam taraf fa innahu yarak. Bahwa kamu menyembah Allah Ta'ala, kalau kamu nampak Allah, kalau kamu tak nampak Allah, Allah Ta'ala nampak kamu. Itu mana muraqabah bersama dengan makam ihsan. Kemudian merasa hebat terhadapnya dan beradab dengan adab-adab ketika berada sampingnya. Bagi anda pula yang layak ialah sifat hamba dan menyaksikan sifat hamba itu terdapat dalam diri kita. Kita kena tahulah diri kita ni hamba kepada Allah. Ni kita ni lemah, banyak kelemahan, kurang-kurangan dan sebagainya. Kita hidup dalam dunia ni perlukan bantuan orang lain juga dalam menguruskan apa saja urusan dunia kita. Kita perlukan bantuan orang lain. Tak boleh kita nak buat sendiri. Ni kadang-kadang semua benda kita nak buat. Semua benda nak buat, sedangkan jawatan dah ada. Yang buat kerja seorang. Dia lah buat tu, dia lah buat ni. Orang itu semua ada jawatan tapi tak buat. Nama dia jawatan. Contoh lah. Dia tak gunalah itu. So masing-masing dah bagi jawatan, suruh buatlah dengan sebaik mungkin. Mana yang tak boleh, tak selesai, bincanglah sama-sama. Contohlah dalam menguruskan masjid, menguruskan surau, menguruskan organisasi dan sebagainya. Baik, seterusnya kita masuk fasa yang seterusnya, bahaya keinginan pada dunia dan perhiasannya. Apa kata misalnya, min tamamin ni'mah 'alaika ay yarzuquka ma yakfika wa yamna'uka ma yudghika. Fal yakillu ma tafrahu bihi yakillu ma tahzanu alaihi. In aradta an la tuzala, in aradta an la tuzala fala tatawalla wilayatan la tadumu laka. In ragabatka bidayatu zahadatka an-nihayatu. In ragabatka bidayah zahadatka an-nihayatu. In da'aka ilaihi zahirun nahaka anhu batinun. Innama ja'ala mahallan li'agar wa ma'dinan lilujubil aqdar tazhidan laka fiha. Alima annaka la taqbal nushal mujarrada tazawwaqa min zawadiha ma yasahilu alaika wujuda firaiha. Maksudnya tentang min tamamin ni'mah alaika ay yazuka ma yakfika wa yamna'uka ma yudhika. Di antara kesempurnaan nikmat kepada anda ialah Allah Ta'ala memberi rezeki yang cukup untuk anda. Nampak? Min tamamin ni'mah alaika ay yazuka ma yakfika. Setengah daripada kesempurnaan nikmat tadi yang diberi kepada kita itu, iaitu Allah Ta'ala memberikan kita rezeki yang cukup. Setengah daripada kata sempurna nikmat. Wa yamna'uka ma yudhika, dan mencegah, Allah Ta'ala mencegah anda daripada apa yang membuat anda derhaka. Mencegah kau daripada suatu benda menyebabkan kita menjadi derhaka. Kemudian wa yakilla ma tafrahu bihi yakilla ma yazanu bihi. Hendaklah menggunakan sedikit saja kesenangan seperti harta dan kedudukan, nescaya sedikit pula kesusahan anda. Hendaklah menggunakan sedikit saja kesenangan yang kita ada seperti harta dan kedudukan, nescaya sedikit saja kesusahan yang akan kita hadapi. In aradta an la tuzan fala tatawalla wilayatan la tadumu laka. Jika anda ingin digugurkan, jangan memegang kekuasaan yang tidak kekal. Jika anda ingin digugurkan, jangan memegang kekuasaan tidak kekal.
In raghabatka bidayatu zahadatka nihayah. Jika pada awalnya bersuluk anda menyukai kekuasaan, maka pada masa terakhir suluk anda akan membencinya. Pada awalnya daripada suluk tadi kita suka kekuasaan, tapi di akhir bersuluk kita akan merasakan kekuasaan itu tak perlu. Jadi kita akan membenci kekuasaan. Maka pada masa terakhir anda akan membencinya. Gitu. In ta'aka ilaiha zahirun nahaka anha batinan. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan dunia ini sebagai tempat. In ta'aka ilaiha, ini diterjemahkan. Ini tertinggal terjemahnya. Ada. Jika keadaan lahirnya kekuasaan itu seperti mengajak anda, maka sebenarnya keadaan batin daripada kekuasaan itu mencegah anda. In da'aka ilaiha zahirun nahaka anha batinana. Jika keadaan lahirnya kekuasaan itu seperti mengajak anda, maka sebenarnya keadaan batin dari kekuasaan itu mencegah anda. Innama ja'alaha mahallan lil aghyar. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan dunia sebagai tempat apa sahaja selain Allah dan sumber perkara yang meresahkan hati adalah supaya anda tidak menyukainya. Innama ja'ala mahallan lil aghyar wa ma'dinan li wujudil aqdar tazhidan laka fiha. Kemudian Allah Ta'ala mengetahui alima annaka la taqbalu nasuhu mujarrada. Allah Ta'ala mengetahui anda tidak mahu menerima nasihat semata-mata nasihat. Alima annaka la taqbalu nusha mujarrad. Tazawwadaka min zawaniha. Oleh itu Allah Ta'ala memberikan kepada anda penyebab yang memudahkan anda meninggalkan kesenangan duniawi. Tazawwaqaka min zawahiha ma yusahilu alaika wujudu firahiha. Oleh itu Allah berikan kepada anda penyebab yang memudahkan anda meninggalkan kesenangan duniawi seperti penyakit, bencana dan fitnah. Pendahuluan keinginan pada dunia biasa-biasanya perkara-perkara yang membanggakan manusia yang terdapat di dalamnya dan jawatan-jawatannya adalah termasuk dalam ujian yang berterusan terhadap murid dan juga orang arif. Yang paling berbahaya di antaranya ialah keinginan pada harta benda. Benda bahaya lah, kata Syekh. Antara benda yang bahaya ialah keinginan pada harta benda, keinginan pada kekuasaan dan juga keinginan kepada martabat Syekh. Sibuk dia kejar martabat Syekh. Dan jadi musyawarah martabat Syekh yang tinggi kan, martabat dia. Ini pun masuk benda bahaya juga. Pasal ini memberikan peringatan tentang pentingnya persoalan ini. Ulasan, kadang-kadang orang tidak mempunyai ilmu yang mantap menyangka memperbanyakkan pencarian harta benda merupakan satu kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada seseorang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata faharaja ala qaumihi bi zinatihi wa qala allazi nayridu nal hayatad dunya ya laitana misla ma utiya qarun innahu lazu khazzin azim. Wa qala allazina utul ilma wa illakum sawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan wala yulaqaha illa as-sabirin. Yang bermaksud fakharaja ala qaumihi fi zanni, maka Fir'aun pun keluar perkaulnya, kemudian dia bawa perhiasan kan, dia makan perhiasannya lah. Fakharaja ala qaumihi fi zinati, maka dia keluar pada kaumnya. Kharaja kan keluar, maka dia keluar pada kaumnya dalam perhiasan, dia pakai perhiasan lah, fi zinati. Faqala allazina yuridul hayatad dunya, maka berkatalah orang-orang yang berkehendak kehidupan dunia, ya laitana misla ma utiya qarun. Dia kata alangkah, dia kata
alangkah orang kenakan dunia, alangkah baiknya kalau kami ini seumpama apa yang diberikan kepada Qarun. Ya laitana mislama utiya Qarun, dia kata. Alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan macam Qarun. Alangkah baiknya kalau kita diberikan seumpama dengan apa yang diberikan kepada Qarun. Utiya akan diberi. Innahu lazu hazzin azim. Sesungguhnya dia adalah orang yang bernasib baik. Jadi mereka menganggap bahawa Qarun ini orang yang bernasib baik. Waqala allazina utul ilma, berkata orang-orang yang diberikan ilmu, wailakum, kecelakaan bagi kamu. Sawabullahu khairun, pahala Allah Ta'ala lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqaha, dan tiada dicampakkan dia akannya melainkan orang yang sabar. Baik. Jadi bagi orang-orang yang punya mata hati ataupun ain basyirah, rezeki yang cukup untuk keperluan merupakan sebesar-besar nikmat. Jadi kalau kita jadi orang yang cerdik mata hati kita, celik mata hati, bukan celik mata kasar, celik mata hati. Orang yang ada mata hati, celik mata hati, rezeki yang cukup untuk keperluan merupakan nikmat yang paling besar. Mana kita perlu pada kita rezeki cukup, bukan mana rezeki yang kurang, rezeki lebih. Yang penting cukup. Sebab apa? Kekurangan rezeki pula akan membenarkan, menyakitkan dan membuatkan mereka keluh kesah. Jadi kalau rezeki kita sempit, menyebabkan kita ini penat, menyebabkan kita ini resah gelisah, menyebabkan kita ini ada penyakit, kita akan ada hutang banyak, hutang sana, hutang sini kan. Sebab apa? Rezeki sempit. Kemudian manakala kelebihan rezeki pula kadang-kadang menjadikan mereka melampaui batas. Rezeki yang terlalu banyak pula menyebabkan orang ego, orang sombong, orang takabur, betul tak? Menunjuk-nunjuk pada orang lain dan sebagainya. Riak. Ni pula implikasi daripada rezeki yang terlalu banyak. Gitu. Yang selamat dia kata rezeki yang mencukupi. Gitu. Yang selamat rezeki yang mencukupi keperluan hidup yang bersifat sementara di muka bumi Allah Ta'ala ini. Kadang-kadang kelebihan keperluan terhadap rezeki membuatkan seorang merasa gembira pada peringkat awalnya, tetapi merasa sedih pada peringkat akhirnya apabila berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini terhadap rezeki tersebut. Jadi bila rezeki terlalu banyak pula masalahnya kan. Masalahnya dia pula orang yang rezeki banyak pula menjadi sasaran pula kepada pencuri. Oh, dia nampak rumah dia besar, banyak duit dengan semua ni, betul tak? Sedangkan hutang banyak, hutang banyak kan. Tapi bila nak orang tengok kat Zahir, tengok tu kereta besar, banyak duit ni. Oh, rumah besar kan, banglo besar ni, banyak duit ni. Ada cat kita nak rompak malam ni gitu kan. Jadi mana dia ni menjadi sasaran juga buat rompak. Yang penting pada kita rezeki yang cukup, rezeki yang cukup. Dan kalau rezeki banyak, jangan kita sombong, jangan ego, jangan riak sebagainya. Mesti ada sifat qanaah, tawaduk dan sebagainya. Baik, Syekh menjelaskan karakteristik tersebut dengan kata-kata hikmahnya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Dari situ. Kita baca sikit musuh apa kan? Kena habis dah ni. Kekeluaran umat 323. Okey, dialog Syekh Muhammad Abuti dengan seorang yang tidak mahu bermazhab. Orang yang tak nak mazhab ni macam mana tuan? Ini adalah antara beberapa dialog antara Syekh Muhammad Abuti. Syekh Muhammad Abuti dia dah meninggal kan? Dia dah meninggal kan? Dengan seorang pemuda dan kawan-kawannya yang datang mengunjungi Syekh
Al-Buti untuk berdialog. Berdialognya kan, bagaimana jalan anda dalam memahami hukum Allah Ta'ala? Apakah anda mengambil terus dari Al-Quran dan Sunnah, ataukah anda mengambilnya daripada imam mujtahid? Gitu. Bagaimana jalan anda untuk memahami hukum, ataupun macam mana nak istinbat hukum, nak faham hukum? Istinbat kan menggunakan hukum kan? Macam mana? Adakah kita terus ambil daripada Quran dan Sunnah, ataupun kita ambil pada imam mazhab ataupun imam mujtahid? Semuanya. Dia kata apa? Saya akan meneliti pendapat para imam mujtahid serta dalil-dalilnya, dan kemudian saya akan mengambil keterangan yang dalilnya paling dekat dengan Quran dan Sunnah. Yang pada. Kemudian Syekh Muhammad tanya lagi, sekiranya anda punya wang sebanyak 5,000 lira, 5,000 lira syariah, dan wang tersebut anda simpan selama 6 bulan, lalu anda menggunakannya untuk membeli barang-barang untuk jual, bilakah anda akan membayar zakat harta pemerdagangan tersebut? Apakah setelah 6 bulan ke depan, atau setelah 1 tahun? Apakah selepas 6 bulan ke depan, atau setelah 1 tahun? Cukup pun lah kan, kita setahun kan itu. Jadi dia tanya, Mas Tuan, apakah harta pedagang itu wajib dikeluarkan zakat? Dia kata, dia tanyalah pada Syekh Ramadan Abu tadi. Dia kata, apakah harta perdagangan itu wajib dikeluarkan zakat? Dia jawab, saya hanya bertanya, dan saya harap anda menjawabnya dengan cara anda sendiri. Perpustakaan anda di depan anda, di situ terdapat kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, dan juga kitab-kitab para imam mujtahidin. Dia tanya lagi, wahai Tuhan, dia kata, ini adalah masalah agama yang bukan mudah untuk dijawab terus, yang memerlukan waktu untuk mempelajari dengan teliti. Kedatangan kami ke sini adalah untuk membahas masalah lain. Lepas tu dia kata, baiklah, apakah setiap muslim wajib menyelidiki dalil-dalil para imam mujtahid, kemudian mengambil mana yang lebih dekat dengan Quran dan hadis? Jawapannya dia lah, dia kata, jika begitu, semua orang mesti memiliki kemampuan ijtihad seperti dimiliki oleh para imam mazhab. Malah mereka harus memiliki kemampuan yang lebih sempurna, kerana orang yang mampu memutuskan pendapat para imam berdasarkan Quran dan Sunnah sudah tentu mesti lebih pandai daripada semua imam itu. Sebenarnya manusia ada 3 peringkat. Ada yang mukallid, ada yang muttabi, ada yang mujtahid. Ada yang mukallid, ada yang muttabi. Mukallid ni orang mengikut tanpa hujah. Muttabi ni orang mengikut ada hujah, kan? Mujtahid ni orang boleh keluarkan fatwa, mujtahid. Sebenarnya dalam peringkat ni dikata manusia ada 3. Pertama mukallid, kedua muttabi, yang ketiga mujtahid. Orang yang mampu membandingkan mazhab-mazhab, kemudian memilih mana lebih dekat dengan Quran dan Sunnah, dikatakan sebagai muttabi. Muttabi benar mengikut, iaitu pertengahan antara mukallid dan mujtahid. Kemudian tanya lagi, apakah kewajiban mukallid? Mukallid ialah orang bertaklid, mengikut para mujtahid yang sesuai dengannya. Apakah dikira berdosa jika mukallid itu bertaklid kepada seorang imam secara berterus terang, terus menerus, dan tidak memupindah pada imam yang lain? Ya, hal hukumnya haram. Hal hukumnya haram. Apakah dalil tentang pengharamannya? Dalilnya adalah kerana dia menetapkan sesuatu yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia tanya lagi, dengan qiraah manakah daripada 7 macam qiraah cara membaca Quran yang anda gunakan untuk baca Quran? Oh, dia kata menggunakan qiraah Imam Hafs, Imam Hafs, kan? Qiraah Asim,
Kemudian apakah anda selalu baca Quran dengan qiraah Imam Hafaz dan anda membaca Quran setiap hari dengan qiraah berbeza? Dia kata tentu sekali. Saya selalu membaca Quran dengan qiraah Imam Hafaz sahaja. Dia biasa Imam Hafaz, dia tak ada qiraah lain. Kemudian tanya lagi, mengapa anda selalu tetap dengan qiraah Imam Hafaz sedangkan Allah Ta'ala tidak mewajibkan anda melainkan anda membaca menurut riwayat yang terima daripada Nabi SAW secara tawasir? Panjang masalahnya kan? Karena saya belum mempelajari qiraah-qiraah yang lain dengan sempurna dan bukan mudah bagi saya untuk membaca Quran dengan qiraah Imam Hafaz ini, kecuali dengan qiraah Imam Hafaz. Kemudian Syekh Waddah Al-Tufi tanya lagi, begitulah keadaannya orang yang mempelajari fiqh menurut Imam Syafi'i. Itulah keadaan orang yang mempelajari fiqh menurut Imam Syafi'i. Anda juga tak cukup sempurna dengan mempelajari mazhab-mazhab yang lain dan tak mudah baginya untuk mempelajari hukum agama selain pada mazhab Syafi'i. Jika anda mewajibkan kepadanya untuk mengetahui ijtihad para imam dan mengambil semuanya, ini berarti anda juga wajib mempelajari semua qiraah itu. Jika anda merasa tak mampu, maka begitu juga dengan hanya mukallid tadi. Secara ringkasnya dia kata, kami ingin bertanya, apakah alasan anda untuk mewajibkan para mukallid untuk berpindah-pindah dari mazhab ke satu mazhab yang lain, sedangkan Allah Ta'ala tak pernah mewajibkan yang demikian? Ini bermakna sebagaimana Allah Ta'ala tidak pernah mewajibkan untuk mengikuti satu mazhab secara terus-menerus, itu juga Allah Ta'ala tak pernah mewajibkan untuk terus-menerus berpindah daripada satu mazhab ke mazhab yang lain. Kemudian soal lagi, dicakap lagi, sesungguhnya haram itu adalah jika seseorang mengetahui etikat bahawa Allah Ta'ala memerintahkannya untuk terus-menerus menetapkan dirinya berpegang dengan mazhab tertentu. Kemudian ini masalah lain dan itu yang benar. Tidak ada keraguan dan tidak ada perbezaan pendapat tentangnya. Tetapi adakah dia berdosa jika terus-menerus mengikuti imam tersebut sedangkan imam tertentu sedangkan dia juga tahu bahawa Allah Ta'ala tak pernah mewajibkan yang demikian kepadanya? Kemudian orang tak mazhab lagi terjawab. Orang tidak bermazhab tadi dia menjawab, jika seperti itu dia tidak berdosa. Kemudian Syekh Ahmad Abu Tif menyebutkan lagi, tetapi buku mana merujuk kepada tulisan Syekh Kanjandi yang ada pelajari itu menyebutkan hal yang berbeza dengan apa yang dikatakan. Malah beliau Syekh Kanjandi secara tegas mengharamkan demikian. Malah pada beberapa bahagian dari buku itu beliau menyatakan kafir kepada orang-orang yang terus-menerus mengikuti seorang imam tertentu dan tidak mau berpindah kepada imam yang lain. Kemudian apa jawapan daripada orang tidak mazhab tadi? Di mana dia menyatakan demikian? Pemuda itu teringat tentang tulisan Syekh Kanjandi yang berbunyi, malah sesiapa sahaja yang mengikuti seorang imam secara terus dalam satu masalah, maka dia termasuk seorang munafik dan seorang fanatik yang salah, serta telah taklid secara memutaduli, dan dialah orang yang telah mencerai-beraikan agama dan menjauhkannya pada kelompok-kelompok. Lalu dia berkata bahawa yang dimaksud dengan mengikuti secara terus-menerus di situ adalah meningkatkan wajibnya ini berkata daripada sudut pandangan agama. Di dalam pernyataan itu ada yang dibuang, katakan. Semaksudnya kesimpulannya apa? Kesimpulannya maknanya tak ada masalah lah kalau kita bertaklid dengan satu imam saja. Bolehlah kita bertaklid dengan satu imam walaupun kita tidak ada taklid dengan imam-imam yang lain. Cukup taklid Imam Syafi'i je lah, gitu. Tak ada masalah pun. Kalau kita hanya bertaklid pada Imam Syafi'i dan kita tidak bertaklid pada mazhab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu lebih jelas tentang Ibn Bali, nanti baca lagi lah.
Tak boleh kan? Nabi kan ni? Tak boleh kan tuan? Ada di belakang ni. Baik, kita pergilah. Apakah buktinya jika Syekh Kanjani itu bermaksud demikian? Mengapa anda tidak menyatakan bahawa Syekh Kanjani itu telah melakukan kesalahan? Syekh Abuti seterusnya berkata, tetapi walaupun anda merasakan berlaku beberapa perkataan yang dibuang dalam ucapan Syekh Kanjani itu, ucapan itu tetap tidak memiliki apa-apa makna. Kerana setiap Muslim mengetahui bahawa seorang imam tertentu dalam 4 imam mazhab itu bukanlah termasuk kewajiban syariat, melainkan antara rasa pilihan orang itu sendiri. Kemudian bagaimana orang boleh demikian? Saya terdengar daripada banyak orang dan juga daripada sebahagian ahli ilmu bahawa diwajibkan secara syariat mengikuti mazhab tertentu secara terus-menerus dan tak boleh berpindah ke mazhab yang lain. Cuba anda sebutkan kepada kami nama satu orang sahaja daripada kalangan awam dan ahli ilmu yang menyatakan demikian. Selanjutnya, Al-Bukti menyatakan anda tidak akan dapat mencari seseorang pun yang berpendapat dulu seperti itu. Memang pernah diriwayatkan daripada masa terakhir pada Dinasti Umayyah di mana mereka agak keberatan jika ada orang yang mazhab Hanafi berpindah ke mazhab lain. Perkara ini jika benar, maka termasuk dalam pandangan bukti yang terkira. Sebenarnya kesimpulannya apa? Bolehlah. Kesimpulannya tadi tak ada kesimpulan tadi. Mana kesimpulannya mana boleh mazhab dan mazhab lain lah. Itu tak perlulah tak sebenarnya kita penanti pada satu mazhab ya. Tak sebenarnya kita ikut pada satu mazhab sahaja. Boleh kita ikut dengan mazhab-mazhab yang lain. Jadi mana kita tak terikat apa satu mazhab, tidak terikat gitu. Baik. Untuk lebih lanjut tentang bahayanya tidak mazhab, para pembaca boleh melihat tulisan Syekh Zahid Al-Kausari dalam tulisannya Al-Lamazabiyah Kinturah La Alladiniyah. Bayang wallah alam sah. So tinggal tajuk lagi 1 2 tajuk lah. Tapi kita kata kitab ni tak kata lagi. Kitab yang ini tasawuf tak kata, kitab ni tak kata. Walaupun jarang baca kan. Wallah alam sah. Auzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina sadiqan wa alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa wasi'an fatatan ya alim. Lawadana qulubana bi nuril ma'rifatika wa ta'ala fil arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tabarrakana min ba'di tabarrukan maksud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Mesti dah habis. Oh,